Dan ketika saya masuk ke zon Palestin, Israel letak signboard besar-besar alam, ini kawasan bahaya. Jadi orang Israel tak boleh masuk ke kawasan yang orang Islam besar. Tak ada apa pun, sangat tenang, sangat damai di kawasan orang Islam di Palestin. Tapi Israel letak signboard, ini zon bahaya. Dia punya gambaran macam inilah ya. Kalau di kawasan yang orang Israel duduk, kawasan dia sangat-sangat prestige, sangat-sangat high class, tentera sangat sini. Dan itu juga membuktikan bahawa orang Yahudi ni satu bangsa yang Ustaz Amin kata sangat penuh dengan kurafat. Mereka ni takut kepada batu-batu, sebab bila baling batu tekan kepala tu memang sial lah ya. Jadi mereka juga takut kepada orang Palestin, takut ancaman. Kalau flight mereka pun dipenuhi dengan anti letupan, jadi serba-serbi dalam keadaan ketakutan. Walaupun mereka diberikan Allah kelebihan sebagai negara yang hebat, tetapi diuji dengan rasa takut memanjang-manjang. Okey. Okey, kita sekejap. Okey, mendapatkan dalam proses insyaAllah. Okey, sekejap lagi mungkin masuk. Okey, tadi kita dapat mendengar ucapan yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, dan kita menyalahkan apakah intipati di sebalik ucapan yang disampaikan. Okey. Okey, mungkin ada sikit, tak apa, kita akan cuba sekali lagi. Thank you from friends from Turkey, insyaAllah. Ramai yang support ini satu dunia Islam menyokong. Tak semestinya Islam itu ni, okay, sekejap. Okay, Nadir dah. Okay, sekejap. Okay, insyaAllah dapat. Okay. Sebab tadi saya dari tapi unable untuk tekan. Sekejap, insyaAllah sekali lagi boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang lain jangan request dulu sebab kita nak beri tumpuan kepada Nadir sebab okay. Dugaan kita nak live ni. Okay, kejap. Okay, from Bosnia, Mr. Sakib Tolat. Assalamualaikum. Okay. Tak apa, kita ada masa yang panjang hari ini sebab kita pun betul-betul ingin memberikan tumpuan kepada isu di Gaza ini daripada kacamata orang Malaysia yang berada di situ. Okay, mungkin ada sikit technical. Memang dah request semua tapi saya tak boleh tekan approve. Okay. Okay, yang lain jangan tekan apa-apa ya. Jangan request sebab kita nak mengharapkan Nadia dapat berbincang sebab dia dapat menjiwai betul-betul berada di lokasi apakah situasi mereka yang tak dapat tidur, tak dapat lelap dan semuanya diuji dengan perkara yang sangat mencabar sebab ini bukan soal main-main, ini tentang hidup mati ya. Tentang hidup mati, tentang survival. Itulah dia sikit kenapa Nadir tak dapat join. Okey, sekejap. Okey, kita cuba sekali lagi. Bismillah. Okey. Okey, dapat. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat. Ya. Assalamualaikum. Khabar Abang Fitri? Lega saya dapat berhubung dengan awak ni sebab kita pun dalam debaran. Okey, saya sebab pula tengok awak di situ. Okey, jadi macam mana situasi sekarang ni, jam berapa di sana? Petang Sekarang Abang Fitri di Gaza jam 4.40 petang. Okey, jadi macam mana situasi terkini ya? Gambaran kehidupan masyarakat, rakyat Gaza Palestin, macam mana situasinya? Silakan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Abang Fitri yang sudi bawa kita bercerita daripada bumi Gaza ketika ini. Okey. Dan mungkin sebelum kita cerita tentang apa yang sedang mereka lalui dalam suasana perang, mungkin satu benda yang kita kena faham sebagai orang Malaysia ialah sebenarnya penduduk Gaza ni dia hidup seperti kita. Dia duduk di
uh, di Gaza dan dia menjalani kehidupan seperti biasa. Siang dia akan pergi ke sekolah dan dia akan pergi ke tempat kerja mereka. Termasuklah Okey. para mujahidin sekalipun sebenarnya dia menjalani kehidupan seperti biasa. Sampailah waktu malam bila mana mereka ada tugasan ribat dan sebagainya, barulah mereka akan keluar. Jadi itu Okey. satu kefahaman yang saya rasa orang Malaysia kena tahu. Sebabnya orang Malaysia ada membayangkan Gaza ini sentiasa berada di dalam peperangan, sentiasa kena serang dan sebagainya. Dan bila kita fikir begitu, maka kita bayangkan bahawa orang Gaza dia tidak ada life, dia tidak ada kehidupan. Sedangkan hakikatnya orang Gaza ni sebagaimana kita hidup, mereka juga perlu hidup. Mereka perlu ada ruang untuk pendidikan, mereka perlu ada peluang untuk bekerja dan sebagainya. Bukannya hidupnya 100% orang kata jihad dalam bentuk Betul. peperangan semata-mata. Ya. Tetapi bila mana berlaku situasi seperti ini, bila mana berlaku serangan, kadang-kadang dia boleh mencetuskan peperangan. Dan kadang-kadang dia kekal sebagai serangan. Ini pun satu benda juga yang kita suka untuk orang Malaysia faham. Selalu kita tengok hashtag kadang-kadang Gaza under attack dan sebagainya. Tak semestinya serangan itu dia akan jadi peperangan. Kadang-kadang dia hanyalah serangan yang kecil sahaja yang melibatkan markas operasi satu atau dua sahaja. Provokasi ya. Provokasi sahaja. Dan bila mana mujahidin tidak membalas contohnya, maka dia tidak akan jadi perang. Tapi saya selalu sebutkan sebenarnya di Gaza ni dia ada beberapa petanda lah yang kalau petanda ini dilangkaui maka Gaza dia akan masuk ke dalam peperangan. Daripada serang dia akan jadi perang. Dan antara petandanya dia dah start bunyi bom semula. Sebenarnya sejak pagi kita agak aman kat sini. Tapi tu nampaknya dengan semangat Abang Fitri tu dia datang semula bom. Jadi sebab dia dalam keadaan apa dia akan jadi peperangan bila mana contohnya berlaku pembunuhan, assassination pemimpin utama di dalam parti ataupun di dalam sayap tentera Hamas ataupun Islami dan sebagainya. Yang seterusnya bila mana ada pengeboman ke atas kawasan-kawasan perumahan yang melibatkan kematian syuhada dalam angka yang ramai. Begitu juga bila mana ada ancaman-ancaman yang berterusan daripada Brigade Izzuddin Al-Qassam, contohnya ke atas Israel. Maka itu akan menyebabkan peperangan akan berpanjangan ataupun serangan dia akan bertukar menjadi peperangan. Dan buat masa ini untuk this round of escalations, benda itu sudah pun berlaku. Ketiga-tiganya telah pun berlaku. Maka kita jangkakan sebenarnya perang mungkin akan berterusan untuk beberapa hari lagi sekurang-kurangnya. Dan sebagaimana yang kita lihat, kedua-dua pihak sebenarnya menolak untuk gencatan senjata ketika ini. Maka keadaan kita Alhamdulillah masih lagi ada serangan, masih lagi ada pengeboman dan satu kejutan yang dibuat oleh Komander Brigade Al-Qassam juga mungkin kita boleh ceritakan sekejap lagi, juga adalah satu petanda bahawa dalam masa yang terdekat ini kita tidak akan sampai kepada solusi gencatan senjata. Baik, sebelum Nadir memberikan perincian tentang persenjataan bukan yang besar, saya ingin tanya sebab menyambut Syawal, ya, terutama kita nak di hujung Ramadan pun kita nak beribadah kan, tapi diuji dengan seperti yang sebegini. Jadi ada juga yang risau, ramai yang risau, apakah sumber kehidupan ini dapat seandainya dikepung dan tidak dibuka pintu-pintu untuk saluran bantuan kemanusiaan, bantuan makanan. Jadi macam mana untuk survival? Apakah ada takut nanti mereka ni kekurangan bekalan makanan ataupun bantuan-bantuan yang lain, dan juga di mana mereka ni berlindung, sebab kita pun sedia arif Gaza ni tidak sebesar mana. Sebab di tempat saya pun ada letupan ni, tapi hanya main mercun ya, tidak sama dengan apa yang dialami oleh Nadir dan rakan-rakan umat Islam yang seakidah di Gaza. Jadi macam mana situasi? Silakan. Ya. Okey, ini juga saya rasa salah satu salah faham daripada penduduk Malaysia. Dia membayangkan bila mana bantuan nak disampaikan ke bumi Gaza, contohnya kita kena hantar trak-trak makanan, kita kena hantar trak-trak pakaian untuk masuk ke dalam bumi Gaza. Sedangkan hakikatnya kita tahu bahawa Gaza ini terkepung. Dari segi lautannya terkepung oleh kapal-kapal perang milik Zionis, dari segi daratannya terkepung oleh sempadan yang ditutup, sempadannya sama ada dengan Israel sebelah utara ataupun di bawah sebelah Rafah dengan Mesir, dan begitu juga di peringkat sempadannya dengan Israel juga tidak membenarkan pergerakan keluar dan masuk. Tetapi kita perlu faham bahawa musuh yang kita sedang depani ini, musuh Zionis Israel ini adalah musuh yang sangat bijak. Dia tidak akan sebenarnya mencetuskan apa-apa krisis yang boleh menyebabkan dia sendiri terjerumus ke dalam masalah, khususnya dengan masyarakat antarabangsa. Jadi sebenarnya di dalam bumi Gaza ni,
Kita tidak ada masalah makanan, kita tidak ada masalah pakaian, kita tidak ada masalah untuk mendapatkan apa-apa sumber. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya ialah kita tidak ada kuasa membeli. Kita tidak mampu untuk mendapatkan makanan tersebut dengan sebab ekonomi yang dihimpit, dengan sebab gaji yang tidak dibayar oleh kerajaan ataupun sama ada di Ramallah ataupun mereka yang bertugas di bawah kerajaan Hamas. Jadi itu masalah kita yang paling utama. Dan Zionis Israel dia membenarkan barang makanan, barang pakaian dan sebagainya masuk ke dalam bumi Gaza ni. Dia ada beberapa sebab. Yang pertama sekali kita sebutkan tadi, sebabnya ialah mereka tidak mahu isu tersebut fire back kepada mereka, sebab kalau ramai mati contohnya kebeluran dan sebagainya, maka akan jadi isu yang lain pula. Dia tak jadi isu mempertahankan Israel, dia akan jadi isu kemanusiaan, isu kezaliman ke atas mereka yang telah dijajah dan sebagainya. Yang kedua, sebenarnya Gaza ini walaupun komposisi penduduknya hanya 2 juta orang, sekitar 2 juta orang ketika itu, tetapi adalah market yang sangat besar untuk Israel. Barangan yang dihantar, makanan dan sebagainya, bila mana orang Gaza tidak ada pilihan, maka tidak boleh tidak mereka terpaksa menggunakan bahan yang digunakan masuk. Sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang video ke ataupun gambar dekat Gaza ini, kita tengok dia pakai barang-barang yang kita sebut di luar daripada Palestin, sepatutnya di boycott, macam HP ke ataupun dia minum kok apa semua tu. Tapi itu sahaja sebenarnya pilihan yang ada di dalam bumi Gaza. Jadi boycott ni dia tak boleh dilaksanakan dalam Gaza. Sepatutnya mereka yang berada di luar boycott. Dan sebab yang ketiga ialah mereka Israel ini menjadikan Gaza sebagai salah satu sumber pendapatan yang sangat besar melalui teks. Dia akan hantar barang masuk dalam bumi Gaza, tapi dikenakan teks yang sangat tinggi yang menyebabkan barangan dalam bumi Gaza ini naik berpuluh-puluh kali ganda, dan kita terpaksa menggunakannya. Jadi 3 faktor ini menyebabkan sebenarnya tidak ada masalah untuk kita dapatkan makanan di dalam bumi Gaza. Cuma dalam tempoh yang panjang barulah kita akan berdebat. Kalau peperangan contohnya berlanjutan, maka akan ada krisis makanan, ada krisis elektrik yang semakin teruk daripada keadaannya sebelum ini. Itulah bayangan. Baik, mungkin dapat kami betul-betul ingin mengetahui apakah perkara penting yang disampaikan oleh, kita lihat ramai di sini yang bertanya tentang tentera Palestin, ya. Ketua mereka begitu tenang dalam memberikan hujah, tetapi walaupun saya hanya membaca teks terjemahannya, terasa gerun di hati, rasa macam tak tahulah sebab semua ada kan. Jadi semua yang bimbang keselamatan mujahidin kita dan sebagainya, walaupun mereka ni, seingat saya sepanjang kita Ramadan setiap tahun, saya rasa ini yang paling bergelombang, yang paling bersemarak semangat peperangan perjuangan itu. Jadi kenapa tiba-tiba kali ini nampaknya sangat berbeza, Nadir, ya, dari segi gelombang di seantero dunia, nampaknya dari segi kehangatan sentimen itu berbeza dengan sebenarnya pernah berlaku serangan ketika Ramadan, tidak sama dengan yang kali ini. Mungkin dapat diperincikan, Nadir. Saya rasa gelombang pada kali ini, Abang Fitri, yang berlaku sebabnya apa? Sebabnya dia tidak lahir daripada Gaza, tetapi puncanya ialah datang daripada Masjid Al-Aqsa, iaitu kota suci orang Islam, Baitul Maqdis, yang dipertahankan oleh seluruh orang Islam. Dan isunya bila mana berlaku serangan ke atas Masjid Al-Aqsa, maka penduduk di Masjid Al-Aqsa mereka menyeru kepada komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, iaitu Muhammad Daif, dan kepada Brigade Izzuddin Al-Qassam itu sendiri untuk melakukan sesuatu, dan menyeru kepada penduduk Gaza dengan laungan di dalam demonstrasi mereka. Antaranya mereka sebutkan mensyan Allah ya Gaza ya Allah, disebutkan demi Allah wahai Gaza, bergeraklah, lakukanlah sesuatu. Dan sahutan itu ataupun panggilan itu disambut oleh orang-orang di Gaza. Mereka keluar melakukan demonstrasi, mereka keluar ke jalan raya, walaupun sebenarnya mereka tidak terkesan pun dengan apa yang sedang berlaku di Al-Aqsa. Dan kita tahu di Gaza ini tidak ada orang Palestin, tidak ada orang Israel pun, tidak ada orang Yahudi pun di dalam bumi Gaza. Maksudnya mereka tidak boleh bertembung secara direct dengan penduduk Israel ataupun tentera Israel, tetapi mereka menunjukkan solidariti dan sokongan mereka. Dan akhirnya kata akhir yang diberikan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam pada hari Isnin yang lepas disebutkan, kalau engkau wahai Yahudi tidak keluar daripada kawasan Masjid Al-Aqsa ini, maka kami akan mula mengucapkan. Tapi bila disebut itu, Zionis Israel ketakutan dan meninggalkan kawasan Masjid Al-Aqsa. Tetapi setelah mereka keluar pun daripada kawasan Masjid Al-Aqsa, Brigade Izzuddin Al-Qassam dia keluarkan kenyataan yang baru. Dia kata, minta maaflah, sudah terlambat tindakan yang kalian ambil dan kami akan meneruskan serangan. Jadi serangan pun dilepaskan daripada bumi Gaza. Ada roket-roket yang kita lihat,
maka sebenarnya semangat itu bukan semata-mata semangat yang datang daripada Gaza yang terkepung ataupun semangat yang datang daripada Gaza yang perlukan pembelaan, tetapi ia datang daripada semangat mempertahankan kota suci orang-orang Islam yang menyebabkan nampak wujud dan lebih kuat daripada perang-perang yang lain. Jadi sebab dia punya punca tu betul-betul sebab yalah saya ada pengalaman ketika 10 terakhir di Al-Aqsa tu, yang mana hari lain mereka tak boleh masuk ya, kecuali pada malam 27 saja. Jadi saya pun ketika hari 27 tu saya tengok pukul 6 pagi dah sampai ya. Subuh dah sampai pada ceruk mana Palestin dah datang. Macam kalau kita dah gambarkan memang ada festival besar lah di Al-Aqsa tu. Tak cukup ruang. Saya tengok saya nak bergerak pun tak dapat, sampaikan ada waktunya saya rasa yang tinggal ruang kosongnya ketika atas lori je. Tempat lain memang penuh. Memang tak nampak orang langsung. Tiba-tiba bila saya berbincang, ada juga yang memang profesional daripada engineer dan sebagainya, katanya tak sempat saya berbincang, kita kena lari dah. Kenapa katanya? Dia punya permit sampai pukul 11 je. Kalau pukul 11 nanti dia takut dia kena penjara. Jadi kehidupan mereka sangat ditekan kiri dan kanan sebab ya dengan undang-undang tak logik yang dikenakan oleh mereka terhadap daripada Israel ni. Baik, jadi macam mana pula dengan kebimbangan orang awam? Kita tengok ada yang syahid, ada anak kecil yang gugur. Ini perkara yang sangat membimbangkan. Bagi orang Gaza yang dah terbiasa dengan situasi ini, apa peran kecemasan yang mereka ada? Kalau kita lihat, kalau di tempat lain, kalau ada gempa bumi, kita dah tahu apa evacuation plan-nya. Kalau macam peperangan ini, kalau di konteks Gaza ni, apa kesediaan penduduk? Nadir. Dia mungkin kesediaan penduduk di bumi Gaza ni bila mana berlaku peperangan ni ialah dia meningkatkan doa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Cuma sebahagian daripada kawasan-kawasan perumahan yang contohnya diberi amaran ataupun maklum diduduki oleh komanda-komanda Presiden Al-Qassam, maka bangunan-bangunan ini akan ditinggalkan, akan dikosongkan dan mereka akan berpindah ke kawasan yang lain. Tetapi di bumi Gaza ini dia tidak ada seperti apa yang ada di bumi Zionis, iaitu bomb shelter, malajik tempat mereka menyorok bila mana berlaku serangan dan sebagainya, itu tidak ada di bumi Gaza. Dan kalau kita tengok apa yang disebut oleh radio tentera Israel, sekejap tadi disebutkan bahawa ketika ini 70% daripada penduduk Israel sedang menyorok di bawah di dalam bilik-bilik yang bilik-bilik kebal mereka, bilik-bilik yang tidak boleh ditembusi oleh roket kerana ketakutan. Tetapi pada masa yang sama kita melihat bagaimana penduduk di bumi Gaza ni, kita boleh walaupun ada pergerakan terhad, tetapi kita masih boleh keluar, kita boleh melihat keadaan yang ada. Dan kalau kita tengok video-video, gambar-gambar tempat berlakunya letupan, orang bergerak dan berjalan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Maka itu saya rasa mungkin juga satu kesilapan atau kelemahan di peringkat orang Gaza ini bila mana dia keluar ke tempat yang bahaya. Tetapi di sisi yang lain dia menunjukkan bahawa orang Gaza ini sudah lari dan dia tidak takut dengan apa-apa saja ancaman yang mungkin dibangkitkan oleh penjajah, oleh Zionis. Kebiasaan itu menyebabkan mereka boleh terus bersabar. Dan kita tengok sebahagian daripada orang yang kehilangan ahli keluarga contohnya, ditanya oleh wartawan, adakah kau sedih bahawa ahli keluarga engkau telah hilang dan sebagainya, maka mereka menjawab, kehilangan anak-anak aku ini, kehilangan adik-beradik aku ini adalah untuk mempertahankan Al-Aqsa, dan selagi mana ada ahli keluarga aku yang boleh dikorbankan, maka aku akan terus mengorbankan mereka dan mengorbankan diri aku sendiri. Kehebatan pemikiran mereka tidak sama ya. Sama yang pernah saya kongsikan sebelum ini ketika ke sana. Katanya pak saudara dah terkorban, anak dah terkorban, tapi kenapa masih lagi tak serik ya, masih lagi melahirkan anak. Katanya setiap anak yang aku lahirkan ini aku wakafkan untuk berjuang demi Al-Aqsa. Jadi hidup mereka tu memang paksinya memang jelas untuk akhirat. Baik, mungkin dari segi persenjataan kan, sebab yalah kita pun sekarang ni nampak perangan zaman sekarang ni dah berbeza ya. Ada pejuang-pejuang di laman sosial, pejuang-pejuang yang di alam yang berbeza, membangkitkan kesedaran yang sangat berbeza. Jadi macam mana saya rasa ini juga mampu untuk mengubah persepsi antarabangsa, sebab terutama dalam kalangan negara-negara yang sebenarnya tak dapat maklumat yang tepat ya, sebab dimonopoli oleh media barat. Mereka ni kalau merujuk pada BBC, CNN, semuanya menyebut militan Gaza, menyebut sebagai teroris kan. Tapi kali ini nampaknya kita berlawan. Dunia Islam cuba memberikan penjelasan yang terbaik, membetulkan persepsi terhadap apa yang berlaku ketika ini. Nadir ya. Okey, saya sebenarnya berbangga bila saya tengok, saya buka laman-laman seperti laman Israeli Defense Forces, IDF,
kita tengok orang Melayu duk masuk mak engkau hijau lah, shame on Israel dan sebagainya, macam-macam hashtag yang digunakan untuk menyerang laman-laman ini. Dan kita rasa ia sesuatu yang membanggakan bila sekurang-kurangnya golongan ini yang mungkin sebelum daripada ini tak pernah ikut pun isu Palestin ataupun tak pernah tengok pun apa yang berlaku ataupun jarang-jarang terlibat. Tetapi pada hari ini dengan suasana media sosial yang begitu terbuka, mampu untuk bersama-sama memberikan sesuatu dalam keadaan biasa mereka tak melakukan benda yang sama. Ataupun mungkin dia tak boleh nak bagi duit, dia tak boleh nak bagi tenaga, dia tak boleh nak mengajak orang lain dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya mereka ini boleh bersuara di media sosial. Jadi untuk mereka itu satu kebaikan. Dan untuk kita juga pasti dia ia satu kebaikan bila ia meningkatkan kesedaran terhadap apa yang berlaku. Cumanya mungkin tambahan kepada apa yang dibuat ini, saya sebutkan semalam juga, bila mana kita membawang ini, sebaik-baiknya kita tahu cara untuk potong bawang tersebut. Kita tahu cara untuk memasak bawang tersebut. Macam mana nak gunakan betul-betul bawang itu untuk memberikan kesan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka yang nak membawang ni kena membawang pada masa hadapan, dia kena maju sikit, selangkah ke hadapan. Nak membawang kena ada jawapan kepada isu, kena tahu apa faktanya, sebab ilmu dengan ilmu kita membawang, barulah kita boleh memberikan kesan yang sebenar kepada mereka yang nak dibawang itu. Contoh. Itu dia, kita kena menambahkan pembacaan, menguasai ilmu, meningkatkan tahap intelektualiti, daya fikir supaya nanti kita nampak Muslim yang hebat, ya barulah dinamakan sebagai Hujatul Islam. Kalau bawang kosong je memanglah tu mungkin untuk tu bolehlah, tapi pada masa hadapan nak melonjakkan lagi taraf pemikiran kita sebagai Hujatul Islam itu. Baik, dari saya nak membaca komen daripada banyak sangat komen yang saya terima. Okey, ini daripada seorang pengirim, dia katanya, salam Fitri, boleh tolong tanyakan saya RM2 dan doa, apalagi kita boleh sumbangkan untuk membantu saudara kita di Palestin. Minggu ni asyik terkenang nasib saudara kita di sana, dan ada pula pemimpin pejuang Al-Qassam Syahid, sedih dan marah, perasaan macam berbau, terasa macam tak dapat buat apa-apa, rasa helpless. Jadi sebagai membangkitkan motivasi, memujuk hati yang sedang marah ini sebabkan apa yang berlaku, terdengar tangisan wanita, tangisan anak kecil. Jadi menjawab kepada isu ini, mereka rasa, sebab ramai sangat yang DM saya, Darid, nak pergi berjihad, ada ruang tak? Saya rasa kamu sedang perlu berjihad dulu dengan menambahkan ilmu di Malaysia ini sebelum terpilih ke sana. Jadi apa yang perlu kita lakukan, dah bagi duit, dah bagi doa, tapi rasa belum tak puas lagi. Jadi anda ni memang mewakili kami, Nadir, daripada Seantero, saya rasa Melayu dan dunia Nusantara ini, anda dihantar pada ada sebabnya Allah mengirimkan anda untuk berada di bumi Gaza. Silakan. Okey, pada sahabat-sahabat yang bertanya apa lagi yang nak dilakukan, doa dah doa, sumbangan dah bagi, dah maklumkan semua berita, semua perkembangan kepada ahli keluarga, kepada sanak saudara, rakan-rakan sekerja, dah tak tahu dah nak buat apa. Cadangan saya pergi ke kedai buku yang terdekat, cari satu tajuk berkenaan dengan Palestin dan khatamkan buku tersebut. Kerana umat bila mana berilmu adalah lebih menakutkan daripada umat yang tidak berilmu. Dan umat yang mampu untuk berjuang dengan mereka tahu apa yang mereka perjuangkan adalah lebih baik daripada orang yang datang untuk memberikan sumbangan ataupun orang yang bercakap tanpa mereka tahu apa yang mereka cakapkan. Jadi kalau tak dapat nak baca tak dapat nak pergi ke kedai buku dengan sekatan yang ada dan sebagainya pun, bukalah, cari di Facebook, cari di laman sosial, buku-buku PDF di laman web dan sebagainya, ataupun kalau duduk di laman Instagram Abang Fitri saja pun saya rasa dah boleh tulis 2-3 buah buku dah hasil daripada kajian yang dibuat, bahan yang ada dalam tu. InsyaAllah saya baca pun tak semua benda yang ditulis saya tahu. Jadi kalian sebenarnya boleh buat banyak benda. Dan sekurang-kurangnya bila kita komen nanti di masa akan datang, ataupun kita duduk bersama-sama dengan keluarga kita disebut adalah apa, kita disebutkan bahawa orang Zionis Israel sebenarnya sedang mempertahankan negara mereka, ada mereka sebenarnya ada hak ke atas negara Israel dan sebagainya, kita boleh lawan dengan hujah. Kita sebutkan orang Israel ini rupanya dia duduk di bumi Palestin ini 2000 tahun yang lepas sebelum diambil alih oleh Rom. Tapi kita sebutkan kepada mereka sebegitu contohnya, kita tanya kepada mereka, adakah kalian kalau orang datang kepada rumah kita, dia kata aku punya rumah ni 2000 tahun yang lepas, masih dia bagi kunci kepada aku, adakah kita akan setuju atau tidak? Jadi bila mana kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh membawa hujah dengan lebih baik. Dan yang kedua, bila mana kita ada ilmu, barulah perjuangan itu akan kekal dalam diri kita. Kita baca, barulah kita tahu apa yang mereka buat, kita tahu macam mana nak lawan. Kita tahu apa sejarah mereka, kita tak ulangi sejarah yang sama.
Tetapi bila mana kita berjuang atas dasar semangat, atas dasar musim ini, ada peperangan, baru kita sibuk nak tahu apa yang sedang berlaku, maka semangat itu akan hilang. Dalam tempoh 2-3 hari kalau siap peperangan, habis peperangan ini, maka kita pun akan mula ke dalam dunia kita. Jadi itu saya rasa satu elemen yang sangat penting. Kita kena berjuang dengan ilmu, sebab itulah sebenarnya yang dilakukan oleh musuh kita. Mereka berjuang dengan menggunakan ilmu yang sangat-sangat kemas, sangat-sangat bijak dan teratur dalam perancangan mereka. Itu dia. Sebab ada juga yang DM saya katanya, kalau boleh tak nak Palestin menang sebab takut kiamat. Astaghfirullahalazim, macam-macam lah orang pemikiran zaman sekarang kan. Okey, baik, pada wajah Nadir nampak sangat letih. Jadi saya cek semangat kuat, tapi bagaimanakah kehidupan anda secara peribadi? Mungkin ramai sangat yang bertanya, Abang Nadir muka letih, muka penat. Tapi penat-penat pun penat yang kerana Allah insyaAllah akan bantu. Namun macam mana anda menjadualkan harian anda, Nadir, supaya keselamatan diletakkan pada tahap yang tertinggi? Ya. Okay, sebenarnya saya adalah pelajar di Universiti Islam Gaza. Saya sedang siapkan degree yang kedua di dalam bidang syariah. Ijazah saya yang pertama dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Jadi pada masa yang sama saya mengurus pengajian di universiti. Saya juga mengurus NGO Persatuan Cinta Gaza Malaysia sebagai CEO. Ada kita juga di sini ada staff kita seramai 11 orang. Sebahagiannya di bahagian kemanusiaan, sebahagiannya mengurus pusat inisiatif strategik kita yang kita gunakan untuk buat kajian berkenaan dengan isu yang ada, dan sebahagiannya yang lain bertugas di pusat Malaysia, pusat budaya Malaysia kita yang berada di bumi Palestin. Dan kita juga ada Malaysian Business Incubator sebagai pusat pemberkasaan ekonomi yang akan digunakan untuk memberikan modal kepada para pemuda Palestin yang nak bekerja dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, kita menguruskan keluarga lah, sebagaimana yang mungkin Abang Fitri dan rakan-rakan yang lain sebahagian mungkin tahu, saya berkahwin dengan wanita Palestin pada tahun 2016 dan wanita tersebut dia adalah seorang balu syahid kepada seorang komander Brigade Izzuddin Al-Qassam. Bersama-sama dengan balu syahid ini dia ada 5 orang anak. Jadi alhamdulillah saya kahwin, terus-terus ada 5 orang anak dan ada 2 orang anak sendiri, anak Melayu yang dilahirkan di bumi Palestin. Jadi ada 7 orang anak juga mengambil masa untuk diuruskan. Jadi di antara kerja, di antara pengajian, di antara keluarga itu memang penuhlah juga jadualnya. Subhanallah, saya sebab. Okey, mungkin ini dari segi pandangan dan perspektif Nadir, sebab ramai juga yang bertanya tentang bagaimana pula dengan kewujudan Turki dalam hal ini. Di mana dapat menginginkan peranan sebagai mungkin pihak yang dapat menetralkan keadaan, sebab kita pun sedia arif tentang kewujudan Turki ini yang sangat penting dalam dunia serantau. Adakah juga diperkatakan, disebut-sebut sebagai yang terkuasa yang diharapkan memberi sesuatu kepada konflik yang berlaku ini? Ya. Okey, Turki ketika ini adalah antara negara yang paling kuat bersuara menentang apa yang berlaku, dan pentingnya suara mereka ialah ia memberi galakan kepada negara-negara Islam juga untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Tetapi kita perlu faham, orang Malaysia ni dia kata, oh ni Turki sebab apa tak pergi hantar tentera, Malaysia sebab apa tak pergi hantar tentera. Tapi dia sebenarnya dunia politik antarabangsa ni dia tak semudah itu sebenarnya. Turki dia tak boleh semena-mena bila mana dia nak hantar, dia hantar tentera, ataupun Malaysia kalau nak membantah dia hantar tentera dan sebagainya. Tetapi perancangan itu memerlukan masa yang panjang satu, dan dia memerlukan tindakan bersama. Sebabnya kita tak boleh tidak nak menafikan bahawa Israel pada hari ini adalah kuasa yang sangat berkesan, kuasa yang sangat kuat. Lobby-lobby mereka di Amerika, lobby mereka di Britain, di EU dan sebagainya. Kita tak boleh setakat ini nak tangani, dan pada masa yang sama kita tak boleh semena-mena nak mengatasi mereka. Jadi kalau kita hari ini kononnya nak pergi hantar tentera daripada Malaysia contohnya, kumpulkan anak muda yang rela untuk mati syahid tiba-tiba nak hantar ke Palestin, jadi dalam masa yang sangat singkat akan terjadi peperangan yang sangat besar, dan dalam peperangan tersebut kita tahu kita akan kalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak cara yang masing-masing di peringkat masing-masing boleh bantu, dan Turki sebenarnya melakukan apa yang mereka mampu di peringkat mereka, cuba untuk menggerakkan kuasa-kuasa dunia untuk bersuara dan melakukan sesuatu. Dan saya yakin selain daripada apa yang mereka lakukan secara terbuka, ada usaha yang mereka lakukan secara tertutup juga untuk memastikan krisis
dapat dihentikan dan memastikan isu ini dapat diselesaikan. Dan Turki ini sama-sama dengan beberapa negara yang lain adalah antara negara yang beranilah untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap isu Palestin, dan saya boleh sebut lebih berani daripada Malaysia sebenarnya. Bila mana contohnya berlaku normalisasi, UAE buat normalisasi bersama dengan Israel, kita di Malaysia kita sebut kita tidak akan buat normalisasi dan kita tak akan masuk campur urusan negara lain. Tetapi Turki dia buat apa? Dia halau keluar duta UAE yang berada di Turki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masing-masing ada peranan masing-masing, dan kita kena buat sesuatu, tak boleh mengharapkan orang lain buat. Dan kita kena yakin bahawa setiap orang ni dia dengan tindakan mereka masing-masing sebenarnya boleh mengubah sedikit demi sedikit situasi ini dan membolehkan Allah di Palestin diuruskan kelak. Okey, itulah. Saya rasa kalau bab berbincang tentang isu-isu diplomatik ni perlukan zon ruang yang lain. Tapi sebabkan kita ni insya-Allah, saya pun nak pergi juga kepada tanya juga tentang isu-isu tentang prasarana. Seandainya berlaku perkara yang tak diingini, letupan dari segi perubatan, kemampuan hospital ataupun prasarana perubatan di Gaza bagaimana, Nadir? Ya. Okay, keadaan sektor kesihatan ataupun perubatan di bumi Gaza ni memang sangat-sangat teruk, dan kita diuji dengan COVID-19 sebelum daripada ini pun telah menguji sektor kesihatan, telah menghabiskan banyak resources yang sepatutnya boleh disimpan untuk emergency seperti ini. Jadi ketika ini mungkin dengan sekitar 80 orang syuhada yang ada ini, keadaan masih lagi boleh dikawal, ataupun ratusan orang yang cedera masih lagi boleh dikawal, dan hospital masih lagi boleh menampung. Tetapi kalau terjadinya serangan darat sebagaimana yang terjadi pada tahun 2014 dan kira Zionis Israel masuk dan menghentam kawasan-kawasan perumahan dengan terbuka dan secara rambang, maka ketika itu kita akan berhadapan dengan masalah yang besar. Sebabnya kita tengok pada perang 2014, kita bayangkan macam mana hospital-hospital mereka yang cedera tak cukup katil untuk letak dalam hospital, terpaksa diletakkan di luar, di taman-taman hospital, terpaksa diletakkan di atas rumput, katil-katil dan tilam untuk merawat pesakit yang ada di sana. Dan lebih teruk lagi kalau kita ingat peristiwa yang berlaku yang dipanggil sebagai Black Friday pada tahun 2014 itu, serangan yang begitu besar berlaku sehingga kan kanak-kanak yang telah meninggal dunia terpaksa diletakkan di dalam peti-peti aiskrim untuk pastikan mayat tidak reput dan tidak rosak. Jadi situasi sangat-sangat buruk, dan kita harapkan kita tak sampai ke tahap apa yang telah berlaku pada tahun-tahun yang lepas. Okey, tadi ramai tanya bunyi apa sebenarnya dekat kawasan perumahan saya ni, ada budak-budak main mercun sebenarnya. InsyaAllah bukan letupan di tempat Nadir. Baik, itulah dia, kita dah 40 minit live tapi saya pun tak puas lagi nak bertanya. Jadi itulah dia, kalau dapat hari ini, untuk setakat hari ini, apa yang betul-betul Nadir ingin beri pesan kepada semua yang menonton, lebih kurang hampir 9,000 yang menyaksikan secara live pada malam ini. Sebab itulah saya sebelum ini pun memang kalau boleh lah, sebab sebenarnya sejujurnya memang ada orang Malaysia yang pro-Israel. Saya pun baru je bergaduh dengan diorang masing-masing berhujah. Tapi itulah, itu mungkin mereka punya pemikiran. Tapi sekarang ni yang ada pada hari ini, terutama yang 9,000 ni, anda adalah duta yang dilantik untuk sebarluaskan tentang ilmu yang sebenarnya, tahap kepentingan Al-Aqsa itu kenapa perlu dipertahankan, dan juga apa situasi yang berlaku, dan juga meningkatkan keilmuan daripada kita serang orang dengan perkara keruk marut kepada benda yang ilmiah, yang padu, yang solid, yang dapat membuktikan bahawa kita ni berilmu, Islam yang dihormati. Okey, mungkin Nadir nak menyambung perbincangan sebab saya ni banyak nak tanya, tapi disebabkan mungkin ada benda penting yang perlu Nadir sampaikan dulu. Okey, silakan. Okey, saya rasa benda penting yang saya perlu sampaikan kepada kalian ialah perjuangan Palestin ni sebenarnya adalah perjuangan milik semua. Dia bukan semata-mata perjuangan orang-orang Palestin, bukan semata-mata perjuangan orang-orang Arab, tetapi ia adalah perjuangan untuk orang Islam, perjuangan akidah. Sebabnya ia disebutkan dalam banyak ayat Quran, dalam banyak hadis, dan saya rasa satu ayat yang menarik yang selalu dibaca tentang isu Palestin ini, ayat pertama daripada surah Al-Isra yang kita masing-masing tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah
ayat ini kita tahu maknanya, kita biasa baca terjemahannya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya. Ramai orang dia baca ayat ni, dia teringat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia teringat bagaimana Rasul SAW diperjalankan daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi kami duduk di bumi Palestin ini, para masyayikh menerangkan tafsir yang lebih mendalam berkenaan dengan ayat ini. Mereka menerangkan bahawa ayat ini bukan semata-mata menerangkan tentang perjalanan tempat untuk Rasulullah, tetapi ia adalah perjalanan untuk masa. Apa maksudnya? Maksudnya ia bukan semata-mata perjalanan Rasulullah daripada Baitul Haram ke Baitul Maqdis, tetapi ia adalah sebenarnya masa bermulanya kegemilangan dan pemuncak agama Islam, dan tempat ia berakhir, ataupun tempat ia perlu diperkasakan untuk kembali semula gemilang. Maksudnya Islam itu telah ditegakkan oleh Rasulullah di Mekah, telah dibangunkan, telah menjadi agama yang cukup kuat, sehingga kan hari ini kita tengok antara agama yang paling utama di dunia. Dan Islam itu kalau nak kembali cemerlang, kalau nak kembali dalam keadaan yang baik, maka apa yang perlu berlaku ialah perjuangan orang-orang Islam kena difokuskan di Masjidil Aqsa, sebab Rasulullah mulakan di Masjidil Haram, pengakhiran dia ialah di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini sebenarnya ialah kiblat kesepaduan orang-orang Islam. Ia adalah kiblat perjuangan orang-orang Islam. Okey, Masya Allah. terputus pula tadi. Tadi saya nak menjemput Fakrul tadi untuk berkongsi juga doa, tapi sekejap lagi Tadi terputus dengan Nadia. Nadia dapat masuk balik. Sekejap lagi Ustaz sembang untuk baca doa boleh? Baik-baik insyaAllah. Okey. Yang juga mengikuti kami, okey. Minta maaf atas sikit kesilapan. Okey. Tiba-tiba terputus. Okey. Nanti kita kembali bersama dengan Nadir kejap lagi. Okey. Cantik tadi dah terputus sikit. Minta maaf. Okey, tadi sikit yang gua sikit tadi. Baik, mungkin Fakrul tadi ikuti daripada awal. Mungkin Fakrul juga ada benda yang nak ditanya kepada Nadir, sebab melihat kepada perjalanan dia sehingga berada di Gaza itu perkara yang sangat-sangat mengagumkan. Bagi saya itu pun dah satu jihad menyelamatkan anak-anak Gaza mendapat ilmu yang terbaik. Jadi saya rasa kita ni dengan daripada kita bazir duit beli mercun benda yang berfaedah kan, kita OTD setiap hari kemudian pakai buang tu, ada sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin yang sangat memerlukan kepada wang bantuan. Fakrul mungkin nak tanyakan sesuatu, Fakrul, silakan. Baik, sahabat kita Nadir, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. InsyaAllah, tabarakallah. Baik, situasi semua mungkin kita kata apa, sekarang ni ramai yang dalam sosial media kan, orang mencari maklumat-maklumat ataupun orang suka nak repost dan sebagainya. Kadang-kadang semangat tu bagus, tetapi dia tersalah maklumat yang ini dan sebagainya kan. Takut tersalah maklumat ni pun bahaya juga. Betul. Untuk kita lah, ni saya letakkan diri saya sebagai orang awam yang berada dalam social media, yang kita kata jabatan netizen lah, yang ingin berkongsi cepat dan maklumat tu tepat. So kita nak dapatkan maklumat ni daripada mana? Sebab kita takut kadang-kadang tersalah pilih dan tersalah kongsi. Jadi mungkin Saudara Nadir boleh bagi tahu kita supaya kita awam biasa boleh share juga isu ni dan kita jadikan sebagai orang lain pun dapat belajar sama-sama. Okey, tapi insyaAllah nanti akan jawab. Tapi tadi kita kena sambung sikit apa yang tadi sambungan daripada penjelasan tadi, huraian tadi. Kita jawab dulu soalan Fakrul, nanti kita sambung penjelasan yang terganggu tadi. Silakan Nadia. Saya rasa kelompok yang paling dekat pada isu Palestin di bumi Malaysia ini ialah NGO kita. NGO kita yang berjuang untuk isu Palestin. Sebabnya mereka setiap hari mengikuti perkembangan dan pada masa yang sama mereka ada hubungan yang langsung dengan mereka yang berada di sini. Dan pastinya NGO ini mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga maklumat daripada sumber yang tidak berkepentingan. Itu juga sangat-sangat penting.
dan bila kita ikut laman-laman NGO ini yang selalu updated, kita ada dari kami Cinta Gaza Malaysia, kita ada laman Telegram kita, kita ada sahabat-sahabat daripada NGO-NGO lain seperti GPM, Global Peace Mission. Sahabat-sahabat ini kalau kita ikut dan kita buat follow first sebagainya, satu, kita boleh dapat maklumat yang betul. Yang kedua, bila mana berlaku apa-apa isu ataupun bila mana kita tenggelam dengan isu dan kehidupan kita masing-masing, kadang-kadang maklumat tersebut akan lalu di laman kita. Maka kita akan tersedar semula bahawa sebenarnya ada umat yang sedang memerlukan kepada kita. Itu kepentingan kita ikut laman-laman ini, dan sebenarnya banyak laman-laman berita yang lain yang kita boleh ikut untuk dapatkan maklumat yang baik berkenaan dengan bumi Palestin. Kalau saya biasa ikut Al Jazeera, saya biasa ikut Middle East Monitor, saya biasa ikut juga kadang-kadang ada juga laman yang sebenarnya yang kita boleh dapat maklumat yang lebih bermakna daripada yang dikongsikan oleh kita panggil channel-channel yang lain. Contohnya Yahudi ataupun Israel, dia ada laman Haaretz, dia ada laman Ynet. Jadi kalau kita baca, sebenarnya dengan ilmu kita boleh tapis benda itu betul ataupun tidak, benda itu propaganda ataupun tidak. Tetapi banyak sebenarnya maklumat berkenaan dengan Israel yang kita boleh dapat daripada laman-laman tersebut. Dan pada masa yang sama, kita kena faham juga serba sedikit situasi yang ada di bumi Palestin, supaya kita mendapatkan maklumat yang datang dan kita tahu maklumat itu tidak berkepentingan. Sebab duka citanya ada beberapa tahun yang lepas ada seorang pemimpin kerajaan pemimpin kerajaan Palestin yang berada di Malaysia ini, dia menyebutkan bahawa sumbangan NGO Malaysia contohnya tidak sampai ke bumi Al-Aqsa, langsung tidak sampai. Maka kita yang tahu tentang isu Palestin, kita boleh menjawab isu tersebut dan kita boleh mendapatkan sumber kedua, ketiga, keempat, supaya kita dapat meyakinkan diri kita dan meyakinkan orang lain bahawa sumbangan sebenarnya sampai, tetapi tidak sampai dengan kaedah yang dikehendaki oleh orang tersebut, tidak sampai melalui dia ataupun tidak sampai kepada orang yang dia nak. Jadi itu benda-benda yang penting lah, mendapatkan sumber yang sahih melalui orang yang sentiasa ada hubungan. Dan pada masa yang sama, bila kita dapat maklumat tersebut, kita kena tahu bahawa ia datang daripada orang yang tidak berkepentingan. Okey, baik. Tadi kita ada hutang sikit tadi, sambungan daripada penjelasan tentang Isra' tadi. Ini adalah ilmu. Semoga malam Jumaat yang berkah ini Allah angkat doa kita umat Islam di seantero dunia, memudahkan segala urusan pejuang-pejuang kita di bumi Palestin, walaupun saya masih lagi berdepan dengan ancaman beracun di luar. Baik, sikit mungkin dapat Nadir sambung ilmu kita tadi. Okey, jadi kita sebut berkenaan dengan ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Para masyayikh di sini diterjemahkan dan tafsirkan ayat tersebut bahawa Islam itu bermula dengan gemilang, bermula dengan dipasak, bermula dengan kebangkitan di Al-Haram, iaitu di Mekah. Dan kalau ia nak diangkat semula dan menjadi gemilang dan cemerlang semula, maka ia kena bermula di Al-Aqsa. Dia kena bermula di kawasan Baitul Maqdis ini. Jadi sebenarnya perjuangan kita untuk Al-Aqsa ini bukan semata-mata perjuangan nak membebaskan bumi Palestin, tetapi ia adalah perjuangan untuk menaikkan semula syiar dan agama Islam. Dan kita tahu bila mana kemenangan Islam itu kembali, maka sebenarnya akhirat itu macam yang disebutkan oleh kawan-kawan Bro Fitri yang respon komen di laman Instagramnya, maksudnya tanda kiamat telah hampir. Jadi kita ni, kalau kita yang berada bersama-sama dengan perjuangan, kita takut dengan kiamat ni sebab apa? Kita takut dengan kiamat ni bila mana kita jadi kelompok yang lalai, kelompok yang tidak berada bersama-sama di dalam perjuangan. Dan mungkin untuk noktah terakhir untuk apa yang saya sebutkan ini, baru sekejap tadi seorang ulama daripada bumi Gaza ini, dia ceritakan tentang mimpinya yang dia lihat beberapa hari setelah bermulanya serangan ke atas Masjidil Aqsa. Dan mimpi ini disebutkan dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan kita tahu orang-orang soleh ni bila mana dia berjumpa dengan Rasulullah, maka ia bukannya penipuan. Memang betul-betul dia jumpa dengan Rasulullah, bukannya Rasulullah yang bukannya syaitan yang datang dalam bentuk Rasulullah dan sebagainya. Jumpa dengan Rasulullah SAW dan dia diminta oleh Rasulullah untuk bawakan kepadanya air untuk Rasulullah minum. Maka dia pergi kepada Rasulullah dan dia bawa air tersebut kepada Rasulullah SAW. Disebutkan kepada Rasulullah, inilah air yang
yang Rasulullah pinta, dan Rasulullah melihat di belakang pemuda tersebut ada satu kumpulan manusia yang sangat-sangat ramai sedang berkumpul untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan kepada ulama tersebut, sebab apa mereka ini datang untuk mereka ini sedang berkumpul. Ulama itu dijawab, mereka ini semua datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan engkau, untuk berjumpa dengan baginda. Maka apa jawab Rasulullah? Rasulullah dia kata, apa keperluan kalian datang untuk berjumpa dengan aku? Ini sekitar ni terjemahan daripada bahasa Arab lah. Apa keperluan untuk kalian datang berjumpa dengan aku sedangkan aku sendiri sedang bersiap siaga untuk pergi menuju ke Masjid Al-Aqsa. Jadi dalam mimpi tersebut Rasulullah disebut, aku ni tengah siap nak pergi ke Masjid Al-Aqsa. Engkau tak payah datang jumpa aku ramai-ramai, tapi tujulah ke Masjid Al-Aqsa, bantulah perjuangan di Masjid Al-Aqsa dan di Palestin. Kita akan berjumpa bersama-sama di dalam Jaish Muhammad. Selalu kita sebut Jaish Muhammad saufa ya'ud, insya-Allah kita akan beraksi bersama-sama dengan tentera ini. Masya-Allah. Itu dia. Fakrul pernah sampai ke Palestin? Palestin belum. Belum. InsyaAllah tahun depan kita pergi kan, kita kumpulkan. Amin. Okey. Baik, ramai yang tanya juga tentang bidang pengajian Nadir ya. Memfokus majornya dalam bidang? Saya habis ijazah yang pertama dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Kemudian saya ke Syria untuk sambung dalam bidang syariah, duduk selama 1 tahun setengah dalam suasana perang juga sebenarnya di Syria. Dan selepas itu pulang ke Malaysia, duduk sekitar 3 bulan di Malaysia sebelum menyambung pengajian di Universiti Islam Gaza dalam bidang syariah. Jadi second degree sekarang ni dalam bidang syariah lah. Tapi dulu sains marin ya? Sains marin. Wow, jauh dia. Jauh lari bidang Tapi tak apa, sebab ketika saya membuat Jejak Rasul tu, orang Melayu ni dari zaman dulu lagi, zaman Melayu Melaka lagi, dah hebat dalam dunia maritimnya. Kerana dunia maritim ni lah pendakwah datang ke tanah Melayu membawa Islam. Kalau kita tak hebat, orang Melayu ni dia raja berkelana dulu, rentasi pelbagai lautan. Jadi sampai orang Arab semua tahu tentang orang Melayu ke. Sebab itulah mereka datang ke tanah Melayu, ke Kedah, ke Pahang untuk sebarkan dakwah Islam. Baik, kita sebenarnya dah menghampiri sejam ni, takut nanti dia sampai sejam dia akan berhenti kan. Okey, sikit daripada ucapan daripada Nadir akan disudahi dengan doa daripada Ustaz Fakrul, insya-Allah. Silakan. Saya rasa terakhir sekali yang kita janjikan nak sebut tadi, dan mungkin ramai yang tunggu apa yang sedang dijanjikan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ada Brigade Izzuddin Al-Qassam ni sebab apa kita sebut tentang mereka? Sebabnya mereka ialah tunjang kepada perjuangan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin ketika ini, dengan dibantu oleh pastinya kumpulan-kumpulan mujahidin yang lain. Jadi Brigade Izzuddin Al-Qassam sebagaimana yang kita dah sebut awal tadi, hari Isnin mereka janjikan akan menukarkan Israel kepada Jahannam sekiranya tidak mengeluarkan dan menghentikan serangan di Masjid Al-Aqsa, dan itu telah pun dilakukan. Ada sebentar tadi keluar kenyataan daripada Abu Ubaidah, jurucakap pada Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan beliau sebenarnya mengeluarkan kenyataan yang sebenarnya tidak menaikkan semangat orang di Gaza ataupun di Palestin. Disebut perkara yang biasa-biasa sahaja. Disebut berkenaan dengan roket yang mudah untuk dilepaskan sebagaimana kita minum air. Disebutkan benda-benda yang biasa, sedangkan orang Gaza ketika itu sedang menunggu kejutan. Dan jujurnya penduduk Gaza sedikit kecewa dengan ucapan daripada Abu Ubaidah. Tetapi tidak lama selepas itu tiba-tiba keluar berita tergempar bahawa Abu Ubaidah akan mengeluarkan kenyataan yang baru. Maka orang semua tertunggu-tunggu kenyataan yang baru tersebut, dan keluar Abu Ubaidah dengan rakaman suara. Dia menyebutkan bahawa dengan arahan daripada ketua komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, iaitu Abu Khalid Muhammad Al-Dhaif, untuk mula Brigade Izzuddin Al-Qassam menggunakan roket A250 untuk membantai Israel di tanah haram Israel. Dan A250 ini datang daripada nama Ayyash, iaitu Muhandis Al-Qassam, Engineer Al-Qassam Yahya Ayyash, dan jarak ia boleh sampai ialah sejauh 250 km. Dan roket Ayyash A250 yang pertama ini dilepaskan ketika itu di sebuah kawasan di kawasan paling selatan di bumi Palestin, yang jaraknya daripada Gaza 220 km.
Maksudnya dia ada spare 30 km lagi dia boleh sampai. Dan bila mana pengumuman tersebut dibuat, maknanya perjuangan ataupun roket-roket mujahidin ini sudah boleh sampai ke mana-mana lokasi di dalam tanah haram Israel. Dan itu menyebabkan ketakutan orang-orang Israel daripada roket-roket ini. Jadi sebenarnya perjuangan kita ada masa depan yang cerah. Perjuangan kita dengan keikhlasan pemuda-pemuda seperti pemuda Al-Qassam dan pejuang-pejuang yang lain, termasuklah kalian yang berada di Malaysia yang bersungguh-sungguh membantu isu Palestin ini, kita ada masa depan yang cerah. Dan mereka yang tak mahu bersama-sama dengan perjuangan ini, mereka sebenarnya yang rugi. Sebab kita selalu sebut Palestin dia tidak memerlukan kepada kita, tetapi kita yang memerlukan kepada Palestin sebagai salah satu jalan perjuangan kita untuk kita sampai ke akhirat dan kekal di dalam syurga, insya-Allah. InsyaAllah, saya terasa termotivasi tiba-tiba untuk jadi dia tak pandai tapi cuba untuk memandaikan anak bangsa dengan ilmu, insyaAllah. Baik, sebagai kesudahannya, Fakrul doa, kita doakan bersama malam Jumaat yang berkah, moga Allah turunkan sakinah, rahmat dan bantuan untuk kita semua. Silakan. InsyaAllah. Saya tadi tengok post Ayash teman-teman. Saya ambil semangat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala hantarkan peluru-peluru senjata kita, doa Silahul Mu'min sebagai bantuan kepada mereka. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وزمان وأهلك الكفار والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin. Terima kasih sahabat sekalian, sedap menangis. Ini perjuangan untuk semua yang kita sama doakan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi live yang lain untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Tun Nadia jaga diri. Semoga Allah berkati perjuangan semua. Terima kasih Fakrul sudah luangkan waktu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.